Terima kasih. Terima kasih pengerusi. Um, saya ada beberapa perkara. Pertama sekali 010400 perancangan dan pembangunan. Pertama sekali saya pernah bangkitkan isu batching plant yang YTL yang beroperasi di kawasan Sentoh, kawasan Batu. Saya seperti yang saya maklum, seorang wanita telah terbunuh dalam kemalangan oleh truk simen yang menggunakan jalan awam dan berdekatan dengan sekolah. Sehingga hari ini kita tidak dapat maklum balas. Pihak YTL pun tidak pernah bertemu dengan si mangsa, keluarga si mangsa. Saya telah dimaklum oleh pejabat Jabatan Alam Sekitar bahawa batching plant ini belum dapat berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Mereka beroperasi atas permit yang diberi oleh pihak DBKL. Dan saya ingin sekali lagi mendesak penjelasan dari pihak DBKL, pendirian mereka kenapa satu operasi yang membahayakan orang awam boleh berterusan dan sehingga hari ini tidak ada tindakan. Kemudian saya juga masuk ke dalam 010500 pengurusan dan pembangunan komuniti. Kini kita tengah berhadapan dengan pembangunan yang pesat di kawasan bandar, di mana rumah-rumah yang dulu sebagai komuniti kini telah ditafsir semula dan dianggap dari segi undang-undang sebagai setinggan. Di kawasan Batu masih menghadapi banyak masalah begitu kerana kampung-kampung yang secara tradisi diduduki oleh penduduk, kini mereka menghadapi pengusiran oleh pemaju-pemaju. Kes yang paling utama, paling besar sekali ialah Kampung Rewe. Kami kini dengan bantuan Menteri Wilayah Persekutuan adalah sedikit progres. Tapi saya ingin juga dapat pandangan daripada kementerian apa rancangan-rancangan untuk kampung-kampung yang lain. Saya ambil contoh Kampung Ratna Pilih, Kampung Tanah Lapang. Kampung Ratna Pilih yang di tanah itu dijual kepada City Grove yang kini hanya menawarkan beberapa ribu pampasan. Kampung Tanah Lapang kini belum tentu lagi apakah nasib mereka. Dan kita mendesak supaya menteri ada satu penetapan SOP supaya semua kampung-kampung ini ditawarkan rumah kos rendah di kawasan yang akan dibinakan. Kerana kita tidak mahu komuniti ini dipecah dan dipindah keluar daripada kawasan yang mereka telah lama menduduki. Seterusnya saya juga ingin dapat tahu apakah penyelarasan di antara fungsi tabung Satu Malaysia dengan pihak DBKL. Sebelum 2013, 2010 hingga 2012, banyak projek-projek pembaiki semula, termasuk cat semula kawasan PPR ini dibiayai oleh tabung Satu Malaysia. Kini didapati banyak bangunan ini sungguh pun dicat semula, tapi ada banyak lagi maintenance yang tidak dibuat. Saya ambil contoh seperti rumah kos rendah di Taman Wilayah, penduduk flat di Taman Wilayah, yang merupakan rumah kos rendah, unit-unit yang telah dijual kepada penduduk. Mereka mendapati bantuan tabung Satu Malaysia ini dihentikan
dan tidak tahu sama ada DPKL akan teruskan untuk memberi bantuan atau tidak. Dan juga di sentuh utama, di mana maintenance diswastakan oleh DPKL kepada pihak kontraktor, tapi mereka mendapati banyak masalah yang tidak dapat diselesai. Saya ingin dapatkan penempatan sebab saya tidak berniat untuk bahas satu demi satu. Kemudian ni saya ingin juga di bawah DBKL 05011100 ingin dapat tahu dua perkara. Satu ialah hak strata. Banyak lagi kawasan-kawasan rumah-rumah yang belum lagi dapat hak strata. Apakah rancangan DPKL untuk cepatkan pembahagian hak strata ini? Kedua juga saya ingin tahu apakah status Seri Terengganu yang kini belum lagi kita nampak ada progress. Di bawah kompleks perniagaan dan pasar 0300, saya juga ingin dapat sedikit penjelasan tentang menaik taraf sentuh pasar, di mana sehingga sekarang nampaknya seperti benda-benda asas seperti tandas dan juga lampu ini sudah 2-3 tahun tak dibaiki, dan saya ingin dapat pendirian daripada Menteri Kewilayahan Persekutuan untuk mempercepatkan penyelesaian ini. Akhir sekali saya juga ingin menyentuh dua perkara, iaitu tadi kita sebut tentang KL Draft Plan. Saya sebagai prinsipnya setuju supaya draft plan ini cepat digezetkan. Tapi kalau kita tidak dibagi satu kopi untuk semak, sukar kita untuk merestui gazet ini. Kedua ialah saya rasa ini dalam isu terakhir sekali, isu kenaikan cukai pintu. Saya setuju, saya tidak mahu ulang pendirian lain. Saya hanya cuba menekan sekali lagi, kita mendesak secara totalnya Menteri Wilayah untuk mengarahkan atau memujuk DBKL untuk tangguhkan 6 bulan pelaksanaan kenaikan ini. Ini adalah saya rasa agak tidak wajar masa-masa staf DBKL digunakan untuk terima telefon daripada penduduk. Sepatutnya kerja mereka boleh lebih menumpu kepada memberi servis kepada masyarakat daripada menerima protes atau bantahan. Dan saya juga tidak setuju kalau kita hanya memberi kecualian kepada rumah kos rendah dan sederhana, kerana ramai pesara-pesara yang terutamanya kaki tangan kerajaan, mereka duduk di rumah yang besar yang bernilai tinggi, tetapi sebab mereka dah bersara dan mereka tidak ada pendapatan. Kalau kita impose satu nilai cukai pintu yang tinggi, juga tidak kemampuan. Tapi saya anggap ada banyak detail lagi kita boleh bincang, dan dalam mengikut akta, setiap bantahan ini harus didengar, ada inquiry. Saya tidak nampak dalam dari 17 hari bulan 17, hari bulan Disember sehingga 1 hari bulan Januari, pihak DBKL mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk mendengar semua dan proses semua bantahan. Ya, dan bantahan ini nampaknya bersisia saja, dan kita harap satu penangguhan secara total boleh dilakukan. Sekian, terima kasih. Ya, jelas. Ya, terima kasih. Datuk, saya ingin menyentuh